Gemilang aduk, tepung dan santan, begitulah resam kuih Melayu. Enak dijamah dalam hidangan, selera warisan zaman dahulu. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Zuraini Mamat, 52 tahun, sama sekali tidak pernah menyesal apabila nekat melepaskan kerjayanya dalam bidang komunikasi lebih 2 dekad lalu demi meneruskan legasi kuih tradisional. Sebenarnya saya memang suka dengan kuih-kuih Melayu. So kita bermula daripada rumah, yang kita buat production dan kita jual di rumah. Maksudnya saya nak pasarkan sendiri. Saya berniaga tu dah lama. Semua home base. Orang order baru saya buat. Ramainya customer saya lah yang request kan, dia cakap, Kak Zu, buatlah kuih yang packing kecil-kecil so diorang boleh rasa kuih-kuih saya kan. Lepas tu saya kata okey tak apa, saya try buat yang mini pack. Saya open order. Tapi berebut-rebut orang. Saya cakap dengan suami saya kata, bang, apa kata saya letak je kuih saya kat depan rumah. Wanita yang berasal dari Melaka ini sentiasa berusaha menambah ilmu dalam dunia bakery dan pastry bagi menambah baik kualiti produknya dan kini jenamanya semakin terkenal dan berkembang. Sebenarnya saya bermula dengan kek. Saya kerja dulu, lepas tu saya jual kek, tapi kek ni maksudnya orang tak makan hari-hari. Kuih ni kita tengok orang memang selalu makan lah. Maksudnya hari-hari orang cari kuih. Jadi saya fikir benda yang saya boleh buat hari-hari adalah kuih. Saya belajar buat kuih, asalnya dengan kuih-kuih yang simple, kuih-kuih kukus. Macam seri muka, kuih talam keladi, kuih lapis. Kuih tu yang mudah lah untuk saya buat. Bila kita dah termasuk dalam kuih-kuih tradisional, tentu kita kena tambah lagi dengan jenis-jenis yang lain. Permintaan makin tinggi, saya buat juga kuih lain. Kuih koci, kuih goreng kan. Kalau sebelum ni saya tak buat kuih-kuih goreng, kari pap, cucu badak, tapi kuih tu memang orang cari. Jadi nak tak nak saya kena buat jugalah. Perjuangannya mengangkat kuih tradisional tidak terhenti setakat itu. Malah dia menurunkan pula ilmu masakannya pada generasi muda. Ni kakak dah pancuh ni, lepas tu kakak sukat dia satu senduk ni. Ni kakak tuang dia dulu, lepas tu baru letak kelapa. Lepas tu baru kita lipat. Sebenarnya untuk galakkan diorang ni buat kuih-kuih lama ni, yang pertama kena kenalkan kuih tu. Macam mana rasa dia, macam mana tekstur kuih tu. Contohnya macam hari ni kuih lepat pisang. Lepat pisang tu sebenarnya pisang ramai je yang suka makan kan. Cumanya nak buatkan dia jadi lepat tu, kadang-kala anak-anak muda ni tak nak buat sebab dia renyah. Proses dia nak kena ada daun pisang, nak kena salai daun pisang, nak kena lap, nak kena layur. Lap tu yang renyahnya kan. Dia memang tak ada basic langsung lah dengan kuih-kuih sebab dia daripada form 1 sampai form 5 dulu asrama kan, lepas tu masuk universiti. Jadi dia kalau kuih Melayu tu dia jarang buat lah. Hampir 3 tahun lah dia dengan akak. So alhamdulillah sekarang ni akak dah boleh lepaskan lah, train lah anak-anak muda supaya kekalkan kita punya kuih-kuih lama ni supaya kuih-kuih tu tak hilang. Esok lusa kalau tak ada anak muda yang buat, tak ada siapa lagi yang nak buat. Bagi semangat dekat diorang sebab kuih Melayu ni orang cari. Sebab nak makan sebiji 2, tapi nak buat tu nak kena beli daun pisang, bukan boleh beli sehelai 2 kan. Daun pisang satu ikat lah kiranya kan. Lepas tu nak beli kelapa. Kelapa kita memang nak makan sikit, tapi tak mungkinlah orang nak jual kelapa sikit kat kita kan. Jadinya kita buat untuk mudahkan orang. Bila orang mudah nak dapatkan kuih tu, kita ni bila kita buat dan orang suka, kita lagi semangatlah. Anak sulung Zuraini, Nisa Nabila Abdul Jamil, 27 tahun, mewarisi bakat dan minat ibunya yang cintakan penghasilan kuih tradisional. After saya habis belajar, saya kerja dalam bidang perbankan. Tapi sebab mak buat kuih daripada kecil dulu buat dekat rumah. So benda tu dah terbiasa nampak. Jadi lama-lama minat tu terpupuk sendiri. Jadi kita belajar sikit-sikit lah. Tengok-tengok, tolong-tolong mula-mula. Lepas tu lama-lama saya rasa minat buat kuih. Saya rasa walaupun dia renyah, panas nak buat, tapi bila kita buat tu kita rasa puas dan bila customer makan, customer puji kuih kita rasa happy. Memimpin seramai 30 kaki tangan bagi menyediakan kuih muih setiap pagi dan petang bukanlah sesuatu yang mudah. Zuraini tidak lokek untuk berkongsi ilmu bersama pekerjanya yang dianggap seperti keluarga sendiri. Malah berasa bangga andai suatu hari nanti ada pekerjanya yang berhasrat memulakan perniagaan sendiri. Sebenarnya akak tak dapat lagi staff yang kata dia pandai buat kuih, kita nak ambil kerja, tak ada.
Semua kita train dia daripada bawah. Perlahan-lahan kita trainkan, sebabnya bagi saya kalau dah kerja dekat sini, dah kita buat kuih, kena belajarlah. Jadi dia pun dah datang minat, kebanyakan staff dia boleh buat kuih. Selalunya saya cakap kat diorang, kalau kamu kerja setahun, kamu nak berhenti dan nak menjual kuih, belum cukup. Kerjalah sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 tahun. Ambillah pengalaman yang saya ada ni, lepas tu buat kira-kira yang betul untuk harga sebiji kuih. Kalau dia jual murah, dia tak boleh nak bertahan lama lah, sebab dia akan rasa penat. Selain itu, Zuraini turut membuka kelas masakan dan kuih muih tradisional buat mereka yang berminat. Buat kuih Melayu ni memang ambil masa yang lama. Contoh macam kuih talam pun kita ambil masa lebih kurang 1 jam nak buat. Lepas tu nak tunggu sejuk baru boleh potong. Jadi dekat situ pun adalah nilai-nilai bunyi, kesabaran tu dipupuk masa kita buat kuih tu. InsyaAllah bercadang untuk buka cawangan lah. Tapi saya pun masih belajar. Jadi sekarang tengah berusaha untuk master semua jenis kuih dulu. Lepas tu baru insyaAllah ke next step lah. Nur Aini Zainuddin, 23 tahun, yang bermula dengan kek dan pastry, kini semakin jatuh cinta menghasilkan kuih muih tradisional. Mulanya saya belajar di KBN Melaka. Jadi saya minat untuk intern di sini selama 3 bulan. Lepas saya intern tu, saya terus sambung kerja lah. Banyaklah kuih yang dah cuba. Asalnya memang tak tahu pun. Tapi bila dah start masa sini, mula daripada buat kuih koci, lepat, tolong-tolong buat kuih talam. Kuih tradisional Melayu ni, kebanyakannya macam orang-orang tua yang buat budak-budak ni dia macam kurang sebab pembuatannya agak renyah kan. Tapi bila kita dah tahu, benda tu akan jadi senang. Jadi mereka perlulah tahu benda ni supaya kuih tradisi Melayu ni tak akan lapuk di zaman lah. Siapa sangka teknik pembuatan kuih tradisional daripada didikan ilmu Zuraini menjadi pembuka rezeki buat sebahagian kaki tangannya yang mahu berdikari. Kuih Melayu ni sangat senang. Kalau kita buat hari ni, 5 tahun lagi pun kuih yang sama orang cari, macam seri muka. Orang dah tahu dah kan bawah dia pulut, so atas dia ada daun pandan kan. So untuk promosi tu sangat senang. Cuma rasa tu mungkin akan ada perbezaan, kadang-kadang dari segi lemak dia. Contohnya kek lah, kek pelbagai. Sebab kek tu selalunya dia ada inovasi. Tapi kalau kuih seri muka pandan lah, tak ada inovasi. Cumanya akan ada seri muka durian, seri muka pulut hitam, bawah dia pulut hitam ataupun bunga telang. Bagi saya kan satu je lah, saya tengok kuih Melayu ni, kalau kita tak buat, siapa nak buat? Simboliknya, kuih tradisional mengajar erti sabar dan menghargai nilai perhubungan, sekaligus menyuntik semangat pahit manis bersama dalam menjalani kehidupan harmoni.